Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam ahli falsafah sekalian. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Aiman Syahmi sebagai ketua kumpulan, Mirza Danish, Firas Amza, Adam Rifa, Tan Lizong dan saya Afiq Hatta. Jadi kumpulan kami telah menjalankan kajian mengenai kesan-kesan teknologi kecerdasan buatan AI khususnya terhadap industri pembuatan. Artificial Intelligence atau biasa disingkatkan dengan AI merupakan kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem software maupun mesin yang diatur konteks ilmiahnya agar dapat melakukan pekerjaan dan cara berfikir seperti mana yang dilakukan oleh manusia. Kini banyak syarikat-syarikat gegasi seperti Google, Apple, Microsoft dan Facebook sedang berlumba-lumba dalam menghasilkan kecerdasan buatan yang lebih pintar dalam setiap teknologi terkini mereka. Artificial Intelligence merupakan penggerak kepada revolusi industri 4.0. Jadi, apakah yang perlu kita tahu mengenai revolusi industri 4.0 yang kini sedang rancak diusahakan di serata dunia? Dan bagaimanakah teknologi AI ini menyumbang kepada tercetusnya revolusi industri 4.0? Tapi sebelum itu, mari kita kenali dahulu sejarah perkembangan revolusi industri dunia yang bermula daripada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya revolusi industri 4.0. Sekarang kita akan melihat kepada revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 berlangsung sekitar tahun 1750 sehingga 1850. Semasa revolusi industri 1.0, berlakunya perubahan di mana tenaga manusia digantikan dengan kehadiran mesin. Semasa revolusi ini berlaku, James Watt iaitu seorang pencipta dan juga jurutera mekanikal telah menemui mesin warp. Mesin ini menjadi faktor utama terjadinya revolusi industri. Dengan adanya mesin warp, ia dapat meningkatkan produktiviti dalam industri tekstil kerana pada ketika itu, industri ini hanya bergantung kepada tenaga manusia. Kewujudan mesin ini telah menggantikan kekuatan haiwan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana kapal wap telah diciptakan. Berikut merupakan contoh kapal wap dan juga mesin wap. Okey, sekarang kita beralih pula kepada revolusi industri 2.0. Revolusi ini berlangsung pada akhir abad ke-19 sehingga awal abad ke-20. Ia mula tercetus pada zaman 1870-an, iaitu hampir 100 tahun selepas revolusi industri 1.0 berlaku. Revolusi ini dikenali sebagai revolusi teknologi di mana fasa penggunaan motor-motor elektrik diperkenalkan dan berkembang dengan pesat. Ketika itu berlakunya perkembangan tenaga dan peralatan elektrik. Di situ juga munculnya ilmuwan yang hebat dan besar seperti Nikola Tesla yang kita kenali. Beliau mewarnai perkembangan revolusi industri tahap kedua ketika itu. Beliau berjaya mengembangkan motor elektrik arus ulang-alik ataupun dikenali sebagai AC bermula daripada awal, seterusnya kepada cara penghantaran arus serta penggunaan dalam peralatan elektrik yang sangat berguna dalam industri pembuatan pada masa kini. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan revolusi industri 3.0. Revolusi 3.0 terkenal dengan revolusi digital. Ini kerana berlakunya perubahan teknologi dari mechanical dan sistem elektronik analog kepada sistem elektronik digital. Revolusi ini berlaku sekitar tahun 1960 hingga 2010. Pada era ini, kebanyakan peralatan industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, tapi sudah dikendalikan oleh komputer. Industri pembuatan juga antara yang terlibat ketika ini. Industri pembuatan terkenal dengan istilah mass production, iaitu pengeluaran besar-besaran oleh kerana revolusi 3.0. Antara revolusi dan kemajuan pada revolusi industri 3.0 iaitu teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik, telefon pintar, inovasi sistem perisian dan inovasi dan pembangunan sumber tenaga baharu. Sebagai contoh, tenaga solar. Sekarang kita beralih pula kepada revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi industri 4.0 ini ianya wujud sekitar tahun 2011
dan pada tahun itu, kerajaan Jerman telah mengusulkan satu projek teknologi tinggi yang memperkenalkan pengkomputeran pembuatan. Revolusi Industri 4.0 ini menggantikan cara tradisional di industri pembuatan dan menambah baik sistem Revolusi Industri 3.0, di mana Revolusi Industri 4.0 ini akan menggabungkan proses dan teknologi pembuatan tradisional seperti Internet of Things atau dengan kata singkatannya IoT demi meningkatkan automasi, komunikasi serta penggunaan data masa nyata. Revolusi Industri 4.0 ini merangkumi 3 aliran teknologi yang mendorong transformasi, iaitu yang pertama, penyambungan ataupun connectivity, yang kedua, kecerdasan, dan yang ketiga, automasi fleksibel. Sebagai pendek kata, Revolusi Industri 4.0 ialah sistem cyber fizikal yang boleh menghubungkan dunia digital dengan manusia melalui internet. Revolusi Industri 4.0 boleh dilihat melalui pengeluaran telefon pintar, TV pintar serta rumah pintar yang terdapat di pasaran kini. Revolusi Industri 4.0 menyumbang kepada penciptaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Teknologi AI ini memberi banyak kelebihan kepada sektor industri pembuatan terutamanya dari segi masa dan kualiti serta kuantiti produk. Dan persoalannya adalah apakah manfaat yang diperoleh industri pembuatan sekiranya teknologi kecerdasan buatan ini diperkenalkan. Hal ini akan dikupas dengan lebih lanjut pada segmen seterusnya. Pada masa kini, terdapat banyak teknologi kecerdasan buatan telah digunakan dalam industri pembuatan. Tetapi, masih ada industri yang menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pemeriksaan kualiti produk. Pemeriksa perlu menghabiskan lebih dari 10 jam sehari untuk menilai kualiti. Dan pekerjaan ini akan diperlukan 2 hingga 3 bulan sekali. Sebab, mata kasar tidak tertahankan. Dan kadar penilaian salah adalah lebih tinggi berbanding dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mungkin akan membuat kesalahan pada kali pertama. Tetapi, kecerdasan buatan mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi, untuk masalah yang sama atau masalah yang serupa, ia akan membuat penilaian yang tepat pada masa akan datang. VC Machine merupakan salah satu contoh teknologi kecerdasan buatan. Ia memudahkan industri pembuatan dalam hal pemeriksaan kualiti. Kecerdasan buatan di sini dapat dibantu oleh kamera yang beresolusi tinggi sehingga kedua hal tersebut dapat diintegrasikan dengan tata kerangka pemprosesan dasar awam. Maka, ketika terjadi kesalahan, sistem akan bertindak balas secara automatik. Kelebihan menggunakan teknologi pemeriksaan VC Machine dalam industri pembuatan adalah teknologi ini dapat mengesankan jika ada komponen yang hilang dan dapat memastikan bahagian-bahagiannya diletakkan di tempat yang betul. Selain itu, VC Machine juga dapat mengenal pasti kecacatan produk yang lebih kecil dan kompleks. Dengan kemajuan sains dan teknologi, kecerdasan buatan akan semakin maju. Pada masa depan, akan terdapat banyak teknologi yang matang dan stabil yang akan digunakan dalam industri pembuatan.